Okey, baiklah. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ni. Seperti mana saya maklum sebentar tadi, sebenarnya kita ada registration dalam hampir 60 orang lah, termasuk yang pagi tadi. Cuma yelah, saya pun sebenarnya expectation saya dalam 10 hingga 15 orang. Sebab daripada 60 tu kita ambil hanya beberapa persen lah. Okay, itu biasa, tak ada masalah. Okey, sebelum kita bermula, setakat ni kita ada 14 orang termasuk saya. Dan tanpa melengahkan masa sebab saya tahu masa tuan-tuan dan puan-puan semuanya ada masa kawan-kawan kita, masa kita sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan sesi pada pagi ini, iaitu saya namakan sebagai asas kewangan diri. Sebagai salah satu perkongsian ilmu dan juga pengalaman ilmu yang saya belajar dan juga pengalaman yang saya lalui. Sesi ini dibawakan oleh Bijak Melabur dan Wang, BMNW. Okey, saya rasa tak ada isu yang ni. Macam biasalah meeting-meeting online, seminar-seminar online, kita pastikan mikrofon ditutup jika tidak digunakan. Tuan-tuan nak on ataupun off video cam, tiada masalah. Tapi saya mohon untuk di akhir sesi, saya nak screenshot kan, kita on video lah. Sekejap saja. Okey, tapi tiada masalah untuk interrupt. Kalau tuan-tuan atau puan-puan hendak bertanyakan sebarang soalan, boleh on mikrofon ataupun boleh guna chat box lah. Okey, boleh guna chat box. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya perkenalkan dulu diri saya. Gelaran hanya dengan gelaran kan, Cikgu Shaw. Tapi saya akan kenalkan diri saya. Nama saya Syariful Fazli bin Mat Hanafiah. Lahir Kedah dan kini bertugas di Kuala Lipis, Pahang. Sebelum ni saya ditempatkan di Jitra ataupun Kubang Pasu, Kedah. Okay. Kita pergi sedikit tentang diri saya, untuk saya perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan siapakah saya. Okay. Saya adalah sebenarnya anak bongsu daripada 2 orang adik-beradik. Lahir Kedah tapi sekarang kampung dah pindah ke Kelantan lah, Pasir Putih, Kelantan. Okay, saya sebenarnya background education saya bermula sekolah rendah macam biasa. Lepas tu alhamdulillah dimurahkan rezeki, saya ditempatkan di MRSM. Ni gambar zaman saya tingkatan 4 kot. Tingkatan 4 ada convention PUM pada ketika itu. Okey. Saya akan lagi melanjutkan pelajaran di bawah tajuk Anmara. Dalam gambar ni ada tak yang hadir sesi begini? Saya rasa okay. Dan rezeki lah juga, first time boleh masuk paper, orang buat salam perantauan. So bila lagi nak merasa, so alhamdulillah diorang pilih gambar ni kan, masuk di dalam newspaper untuk salam perantauan ni pada tahun 2008. Okay, dan kini saya bertugas sebagai seorang guru. Sebab itu gelaran saya diberikan, gelaran saya adalah Cikgu Shaw dan saya memang seorang guru sebenarnya. Kerja hakiki saya seorang guru. Saya mengajar di MRSM Tun Ghazali Syafi'i, Kuala Lipis. Baru saja dipindahkan ke sini. Sebelum ni di MRSM Kubang Pasu, Jitra. Saya mengajar subjek sains dan juga subjek fizik lah. Okay. So ini antara gambar-gambar saya lah. Saya tak banyak gambar sebenarnya. Gambar orang lain saya banyak kan. Gambar diri sendiri kurang sikit. Okey. Di luar daripada kerja hakiki saya terlibat dengan Apple training.
Setakat ni saya apply sebagai Apple Professional Learning Provider, tapi saya rasa saya kena tangguhkan dulu hasrat saya untuk sambung training sebagai Apple Learning Professional Provider tu sebab ada kekangan-kekangan lah. Okay. Dan juga saya alhamdulillah diberi peluang untuk berkhidmat ataupun menyumbang bakti kepada masyarakat. Yang gambar atas yang warna hijau tu program untuk anak-anak remaja kita, dan gambar di bawah itu adalah program misi banjir lah yang saya sertai kegiatan masyarakat saya lah secara ringkas ni. Dan minat saya di dalam bidang kewangan serta pelaburan ini telah menjuruskan saya untuk mengambil lesen profesional yang berdaftar dengan FIMM untuk menjadi salah seorang konsultan unit amanah. Jadi saya telah bergiat aktif secara selama 4 tahun di dalam industri ini, dan alhamdulillah banyak tim kami, saya sendiri dapat bantu bangsa Melayu dan juga keluarga terdekat, rakan-rakan untuk melihat potensi pelaburan ini. Okey, serba sedikit tentang diri saya. Nanti boleh sembang lain kan. Kita terus fokus pada topik hari ini. Ini adalah kandungan ataupun objektif yang kita nak capai. Cikgu memang selalu macam ni, dia cerita dulu apa nak capai pada lesson kan. Jadi ini apa yang kita nak capai, dan ini yang saya janjikan dengan tuan dan puan lah, tuan-tuan dan puan-puan di waktu promosi. Mungkin kita tak boleh pergi detail sangat sebab ini adalah satu topik yang sangat luas, tapi saya akan tekankan key point dia. Okay? Kita akan lihat model pengurusan kewangan, pengurusan aliran tunai, pelindungan pendapatan. Kita nak kenali siapakah yang mencuri duit kita, kita nak tahu potensi duit kita dan macam mana kita nak suruh duit kita bekerja, serta untuk kita membina legasi. Okay? Serta untuk kita membina legasi. Okay, kita pergi kepada yang pertama, model pengurusan kewangan. Okay? Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, model dia di luar sana banyak sangat. Bila saya belajar, saya tanya orang, saya buat carian sendiri, pergi kelas-kelas seminar kewangan semua, dia sangat banyak model. Dan saya come out, hasil perbincangan saya dengan rakan-rakan saya kami come out dengan satu model yang saya cuba ringkaskan seringkas mungkin, dan ini adalah model kewangan yang ringkas yang saya buat lah. Okay. Yang saya dengan tim saya buat. Jadi kami bahagikan urutan keperluan dalam perancangan kewangan ni kepada 3 lapisan. Dia macam piramid. Okay. Dia macam piramid, ada 3 lapisan. Lapisan yang bawah sekali adalah wealth protection. Macam mana kita nak protect kita punya harta, macam mana kita nak protect kita punya kekayaan, macam mana kita nak protect kita punya pendapatan. Ini wealth protection ni kita ada beberapa strategi untuk protection plans. Contohnya kita ada takaful, kita ada zakat, kita ada infak. Kenapa saya letakkan zakat dan infak ni sebagai foundation? Sebab kita orang Islam percaya kepada keberkatan harta kan. Kita orang Islam percaya kepada keberkatan harta. Maka dengan berkatnya harta itu, dia adalah satu foundation ataupun satu bekas yang melindungi lah pendapatan kita. Bila harta kita berkat, kita akan rasa lapang. Okay? Yang tengah-tengah adalah wealth accumulation, dan yang atas sekali adalah wealth distribution. Kalau yang warna kuning dengan warna merah itu sebenarnya selama dalam 6 tahun saya terjun dalam industri, cuba belajar tentang kewangan, saya dapati warna kuning dan warna merah itu orang kita jarang tahu dan jarang nak ambil kisah.
Jadi hari ini saya akan cuba terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan setiap layer yang kita ada ni secara ringkas, dan mana yang detail saya akan detailkan. Okay. Selamat datang selamat datang kepada yang baru masuk. Kita baru sahaja bermula beberapa minit lah. Okay. Alright. Jadi kita nak tengok kepada aliran tunai. Kita nak tengok aliran tunai. Kenapa nak tengok aliran tunai? Sebab ini adalah objektif yang kedua yang kita nak capai. Yang kita nak capai. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah kalau nak screenshot ke apa ke, tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya berkongsi dan saya harapkan ia bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang pertama, kita dah pergi model pengurusan kewangan. Setiap kandungan tu saya akan ada gambar lebih kurang macam ni lah, menunjukkan kita masuk bab ataupun lesson yang baru lah. Okay. Ini adalah pengurusan kewangan yang paling ringkas lah. Banyak lagi di luar, macam-macam kita ada yang sampai 7 lapis, ada 8 lapis, tapi saya tak nak peningkan kepala itu, saya ringkaskan dia jadi macam ni. Okay. Seterusnya kita bergerak kepada aliran tunai. Sebelum kita nak cerita tentang protection plan, wealth accumulation, estate planning, fundamental pertama adalah aliran tunai. Kita kena tahu aliran tunai kita baik atau tak baik. Kita kena tahu aliran tunai kita ni sihat atau tak sihat. Okay. Dalam aliran tunai, sebelum saya masuk kepada lebih detail, saya nak perkenalkan dan saya yakin ramai yang pernah dengar tentang the rat race cycle. Okay. Rat race cycle ni dia famous ketika Robert Kiyosaki tulis buku Rich Dad Poor Dad, di mana dia menceritakan tentang rat race cycle. Okay. Kenapa dia cycle, kenapa dia rat? Dia seolah-olah seekor tikus, dia naik yang macam hamster naik kan, bulat kan. Dia bergerak tapi dia takkan terkeluar daripada bulatan tersebut. Lagi laju dia bergerak, lagi lajulah bulatan tu. Dia seolah-olah terperangkap di dalam itu. Itu adalah analogi diberikan kepada manusia tentang rat race cycle. Kenapa dipanggil rat race? Sebab kita bekerja keras, kita dapat income, kita bayar segala bil, kita shopping keperluan dan kehendak kita tiada saving, kita terikat dengan loan sampai kita pencen dan mungkin sampai kita mati. And then macam mana kita nak selesaikan loan? Kita kena kerja. Kita kerja, kita dapat income, kita bayar bil, kita beli keperluan dan kehendak, loan tu masih ada, kita terikat, kita tiada saving. So dia adalah satu pusingan. Jadi pusingan ini kita namakan sebagai rat race cycle. Okay. Ramai di luar sana yang terperangkap dalam rat race cycle ni, sedar ataupun tidak sedar. Okay. Mungkin ada orang mempersoalkan, kalau dia ada saving banyak, so dia terkeluar ke daripada rat race cycle ni? Kalau dia bekerja, gaji dia banyak, gaji dia besar sangat, dia ada saving, adakah dia terkeluar daripada rat race cycle ni? Belum tentu. Okay. Jawapan dia adalah belum tentu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebabnya even if you win the race, you are still a rat. Maksudnya kalau kita boleh buat income sebanyak mungkin sekalipun, kita belum tentu boleh terkeluar daripada rat race cycle tadi. Jadi sebab tu kita pernah dengar kan, orang yang income banyak, ada setengah orang tu income banyak tapi dia punya kerak pun banyak juga kan, tapi no saving juga. Saya memang personally pernah jumpa golongan macam ni. Jadi kita nak bantu dia untuk keluar daripada rat race cycle ni. Okay. Jadi berbalik kepada aliran tunai, untuk kita identifykan kan, untuk kita mula keluar daripada rat race cycle ni, kita kena identify aliran tunai kita. Senang je yang ni. Ini paling mudah, cuma nak buat itu susah. Ini saya bercakap atas pengalaman saya sendiri. Okay. Di mana kita kena track segala duit kita masuk dan duit kita yang keluar. Di akhir bulan kita kena tengok sama adakah dia negatif, adakah dia balance sama dengan kosong, ataupun dia ada baki positif. Ini kita kena track kan.
Saya punya guru hartanah saya, dia keep track, record dia tu menggunakan buku lagi. Sampai hari ni dia masih menggunakan buku. Tapi tak adalah dia bawa dalam poket, dia kata. Contohnya dia pergi kedai, dia beli receipt, dia kumpul dalam poket, malam ataupun esoknya dia akan spend masa untuk tulis dalam buku dia untuk dia keep track dia punya perbelanjaan. Pada saya dia dah capai financial freedom, kan? Hartanah dah banyak, investment pun dah banyak, tapi dia kata benda ni dah jadi habit dia. Dah jadi habit dia. Dia bukan berkira, nak beli itu, nak beli ini, tak berkira, cuma dia keep track. Keep track apa yang dia beli. Sebab dia kata bila kita record perbelanjaan, kita akan at the end of every month kita boleh tengok yang mana satu yang kita beli ni sebenarnya adalah kehendak, yang mana satu yang kita beli ni sebenarnya tak diperlukan pun. Jadi every month dia akan muhasabah diri sendirilah. Jadi kita kena keep track kita punya aliran tunai, sama ada negatif, kosong ataupun positif. Okay. Andai aliran tunai kita negatif ataupun balance ataupun positif, kan? Tak kisah macam mana pun aliran tunai kita, terutamanya aliran tunai kita dah negatif ataupun tiada baki langsung, macam mana kita nak buat? Untuk tambah baik aliran tunai kita, walaupun aliran tunai kita positif, kita nak tambah baik supaya positif itu lagi banyak. Kita nak tambah baik aliran tunai kita yang negatif tadi dia jadi positif. Kita nak tambah baik aliran tunai kita yang bakinya kosong, tiada baki, duit keluar sama dengan duit masuk. Kita nak tambah baik aliran tunai kita. Tak ada cara lain tuan-tuan dan puan-puan. Caranya hanya dua ni sahaja, iaitu kita nak tambahkan pendapatan ataupun dengan kita kurangkan perbelanjaan. Tiada cara lain untuk kita tambah baik aliran tunai. Biasanya orang kata pilihlah yang mana nak buat. Okay? Pilihlah yang mana nak buat, yang mana senang nak buat salah satu. Ada orang suka pilih untuk kurangkan perbelanjaan, ada orang suka tambahkan pendapatan. Tapi why not kita buat dua-dua? Sebab apa? Kalau kita buat salah satu, terutamanya kurangkan perbelanjaan, kita tak boleh sustain, kan? Harga barang semakin meningkat saban tahun. Kita tak boleh sustain benda tu. Kalau yang kerja government, kenapa kita ada kenaikan gaji tahunan? Sebab dia adalah untuk tampung nilai inflasi ataupun nilai kenaikan harga barang. Kita tak boleh nak lari, kan? Beberapa tahun lepas minyak 5 kilo belasan ringgit, kan? Hari ni dah RM21. Memang kita tak puas hati, memang kita marah, tapi kita tak, adakah harga dia turun? Tak turun. Jadi kita tak boleh nak buat apa. Sebab itu kita ada kenaikan gaji, kan? Kenaikan gaji. Siapa-siapa ada kenaikan gaji, kena bersyukur dan kena faham. Sebenarnya dia adalah untuk tampung inflasi. Okay? Jadi sampai bila kita nak kena kurangkan perbelanjaan kita, kan? Tak boleh selamanya. Jadi kita kena cari cara untuk tambahkan pendapatan. Tambah pendapatan ni tidaklah semestinya untuk buat kerja kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Tambah pendapatan ni kita kena tahu macam mana orang tambahkan pendapatan secara pasif, kan? Secara pasif. Topik untuk tambah pendapatan ni memang panjang lah. Okay? Cuma the point yang kat sini ataupun key yang tuan-tuan kena faham, pertama sekali track aliran tunai, check aliran tunai kita sihat atau tidak. Jangan malu, jangan segan, sebab itu aliran tunai tuan-tuan dan puan-puan. Buat sendiri, saya bukan minta pun. Nak tengok tak? Itu muhasabah kita sendiri. Dan kita kena cari cara macam mana kita nak tambah pendapatan, dan juga kita daripada expenses yang kita catat itu, macam mana kita nak kurangkan perbelanjaan kita dengan kita cut out kita punya kemahuan lah. Kehendak, kan? Apa yang tak perlu tu kita cross out, tak perlu. Okay? Jadi ini adalah solusi
yang biasa untuk kita buat bagi menambah baik aliran tunai kita. Okay. Baiklah, masih lagi cerita pasal aliran tunai. Kita ada, ini dinamakan sebagai cash flow quadrant. Okay. Saya pasti ramai yang biasa tengok ini dinamakan sebagai cash flow quadrant. Jadi cash flow quadrant ni, dia ada 4 quad. Dia ada 4 bahagian. Yang pertama, employee, lepas tu self-employed, business owner, investor. Okay. Untuk yang sebelah kanan, yang saya colourkan warna kuning ni, okay, ini adalah kategori orang yang selalunya memang tidak akan keluar daripada rat race cycle tadi. Kan? Yang tidak akan terkeluar daripada rat race cycle tadi. Kan? Dan golongan yang di sebelah kanan, yang saya colourkan warna pink ni, adalah golongan ataupun kumpulan yang cuba keluar dan telah keluar daripada rat race cycle. Okay. Ini adalah jawapan macam mana kita nak keluarkan diri kita daripada rat race cycle. Tapi tuan-tuan, expectation untuk keluar daripada rat race cycle ni bukanlah hari ni kita tahu rat race cycle, esok kita boleh keluar. Tak, dia memakan masa. Jadi kita kena sabar. Okay, kena sabar. Dan golongan yang sebelah kiri, employee dengan self-employed ni, dia kehidupan dia, kenapa dia terikat dengan rat race cycle? Kehidupan dia hanya bertumpu kepada active income. Okay. Active income ni maksudnya hanya bergantung semata-mata daripada income gaji kita. Tiada gaji, maka susahlah hidup. Semua orang tak ada gaji, dia akan susah hidup. Tapi golongan sebelah kiri ni, dia totally bergantung kepada active income. Golongan yang di sebelah kanan, dia kenapa dia boleh keluar daripada rat race cycle? Sebab dia bina passive income. Dekat dunia ni banyak cara bagaimana nak bina passive income. Nah, passive income ni bermaksud income ataupun duit tu kita dapat pada waktu walaupun kita tidur. Walaupun kita tengah tidur, banyak cara. Dan diringkaskan kepada cash flow quadrant ni, orang-orang yang berjaya membina dan tengah membina passive income adalah business owner, di mana dia own the system, dia tukar dia perlukan rasa untuk cari duit, sekarang duit itu buat kerja untuk dia. Kan? Orang-orang business owner ni bekerja menghasilkan duit untuk kita. Instead of kita yang makan gaji, kita tukar masa kita jadi duit. Sebab tu kita terikat dengan rat race cycle. Kita trade nilai masa kita dengan duit. Sebab tu orang kaya tidak semestinya keluar daripada rat race cycle. Ada orang dia trade masa dia dengan duit. Kan? Jadi dia masih sebenarnya terikat dengan rat race cycle. Kita kena ingat, even if they win the race, they are still a rat. Kan? Dia masih lagi a rat. Self-employed. Kita bekerja sendiri. Pun masih kategori kita tukar masa kita dengan duit. Contoh kita bekerja sendiri kan. Kalau kita demam contohnya, tak dapatlah income pada hari tu. Maksudnya kita trade masa kita dengan duit. Okay. Tapi untuk business owner, dia dah ada sistem. Dia leverage-kan. Leverage-kan sini 95%. Kan. Kerja ataupun kekayaan dia kepada orang lain. Orang bekerja untuk kita untuk hasilkan duit. So business owner ni pada pendapat peribadi saya bukan semua orang boleh buat. Kan? Bukan semua orang boleh buat. Tapi yang satu lagi,
kita ada kuadran yang satu lagi dinamakan sebagai investor. Di mana kita tidak perlukan orang, kita tak perlukan orang bekerja untuk kita, kita hanya kan perlukan duit untuk bekerja kepada kita. Okay? Dia tidak melibatkan ramai orang, tidak melibatkan ramai orang, kan? Jadi kita tidak perlu hire pekerja, kita tidak perlu ada sistem, ada syarikat yang besar, kan? Jadi investor ini pun adalah kategori orang-orang yang boleh keluar daripada rat race cycle. Kalau ikut teori Robert Kiyosaki, dia kata dia punya flow macam ni, kan? Dari employee kita kerja sendiri, bila kerja sendiri kita jadi business owner, dari business owner kita jadi investor. Ini yang ringkas lah yang Robert Kiyosaki cerita. Tapi pada saya personally, business owner ni bukan semua orang boleh jadi, kan? Bukan semua orang boleh jadi. Tapi untuk investor, semua orang boleh jadi investor, kan? Semua orang boleh jadi investor. Nanti saya cerita lebih lanjut lah macam mana kita nak kembangkan duit kita sekejap lagi. Okay? Dan yang terakhir untuk aliran tunai, bila kita dah list down semua aliran tunai kita, kita kena restructure. Okay? Kita kena restructure aliran tunai kita. Pembahagian bajet, ada yang kata keperluan ni 70%, 80%. Tak ada masalah, kan? Tak ada masalah. Itu tak bergantung kepada kita. Tapi yang tuan-tuan dan puan-puan kena take note adalah item-item ini. Takaful, kecemasan, pelaburan, simpanan. Dia mesti kena ada item ini di dalam aliran tunai tuan-tuan dan puan-puan. Tak kisahlah berapa portion dia, tapi secara idealnya pelaburan, simpanan ni minimum lah. This is minimum saya sebut minimum minimum 10%. Minimum, mesti kena ada. Bila kita punya income dah besar, kita boleh tingkatkan lagi kita punya pelaburan dan simpanan. Okay. Takaful, nanti saya cerita berapakah minimum takaful dalam pie chart saya ni. Saya letak minimum takaful 10%. Tapi tidak, maximum 10%. Tapi tidak semestinya. Okay, tidak semestinya. Dana kecemasan pun nanti kita akan cerita sekejap lagi. Okay, cuma apa point yang tuan-tuan dan puan-puan kena ambil kat sini, bila kita trace down aliran tunai, track down aliran tunai kita, tuan-tuan kena bila nak improve tu aliran tunai, tuan-tuan mesti ambil kira 5 item ini. Keperluan, takaful, kecemasan, pelaburan, simpanan. Ada orang gabungkan pelaburan dan simpanan ni pun boleh, tak ada masalah lah. Okay, tak ada masalah. Cuma apa yang saya nak kongsikan, item ini mesti ada dalam aliran tunai tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kita kena kerap improve aliran tunai kita. Okay. Alright, selesai. Untuk yang kedua, tadi kita dah tengok model kewangan, lepas tu kita dah cerita pasal aliran tunai. Setakat ni so far semua jelas, semua faham Boleh respon dengan type nombor 9 dekat chat box. Kita ambil respon lah juga, kan? Kita ambil respon juga. Type 9 kalau semua jelas. Kejelasan suara, kejelasan kandungan. Okey. Okey, baik. Terima kasih Cik Midi, Puan Amimah, Cikgu Adilah, Cikgu Zahir, Cik Rusdi. Okey. So, tanpa membuang masa, kita beralih kepada, kita bergerak kepada next content. Yang ketiga iaitu perlindungan pendapatan dan harta. Okey, ini barulah kita masuk layer pertama piramid tadi. Ingat yang piramid awal-awal tu
yang saya kongsikan layer pertama. Saya nak cakap tentang layer pertama. Okay, iaitu tentang web protection. Macam mana kita nak protect kita punya harta, macam mana kita nak protect kita punya pendapatan, kita kena ada protection plan. Jadi protection plan di sini dia mudah sahaja. Protection plan dia melibatkan takaful. Okay? Melibatkan zakat dan juga melibatkan infak. Zakat dan infak ni sebab kita percaya, kita orang Islam percaya kepada keberkatan. Keberkatan harta. Jadi dengan keberkatan harta itulah yang akan melindungi harta kita, yang melindungi kita punya pendapatan kita. Kita percaya macam tu. Okay? Dan takaful. Okay. Saya nak cerita pasal takaful. Sebelum nak pergi pasal takaful ni, dalam protection plan ni juga, web protection ni, dia ada satu item yang dinamakan sebagai emergency fund. Okay? Dalam item ni kita ada item, sorry bergerak-gerak. Dia ada item yang dinamakan sebagai emergency fund. Emergency fund ataupun dana kecemasan lah. Okay. So dana kecemasan ni macam mana? Berapa banyak yang kita nak ada? Okay, dia pun banyak mazhab. Okay, dia banyak mazhab tuan-tuan dan puan-puan, dia banyak mazhab. Tapi andai kita tiada lagi dana kecemasan, cubalah bina dana kecemasan 3 bulan perbelanjaan. Okay. 3 bulan perbelanjaan dulu. Dah dapat 3 bulan perbelanjaan, cuba bina sehingga 6 bulan perbelanjaan. Okay. Sebenarnya dia 6 bulan. Tapi stage dia kita bermula dengan 3 bulan dulu. Maksudnya kita ada liquid asset tu, kita ada asset yang liquid, duit ataupun apa-apa yang senang kita liquidkan, liquidity dia mudah cair. Maksudnya kalau tuan-tuan ada contoh saham di dalam koperasi kan, liquid lah. Liquid ni maksudnya mudah tak nak keluarkan. Saham koperasi mudah, tuan isi borang, boleh keluarkan kan, tak ada masalah. Jadi mula dengan 3 bulan dulu, lepas tu 6 bulan. Okey, saya bagi dua. Ada reason kenapa moratorium tahun lepas kita dapat 6 bulan kan, sebab 6 bulan adalah tempoh biasa yang kita semua di dunia ni guna untuk bertahan, tempoh biasa. Sebab tu moratorium itu 6 bulan dan extended moratorium itu adalah 3 bulan kan. Yang 3 bulan tu kena apply lah. Tapi yang by default semua orang dapat itu adalah 6 bulan. Jadi dana ataupun tabung kecemasan kita mesti ada sehingga 6 bulan perbelanjaan. Perbelanjaan ni termasuk semua benda lah. Nak bayar loan, makan minum, bil, mesti kena ada sehingga 6 bulan. Ini memang tidak boleh dibina dalam masa sehari dua kalau tak ada lagi. Tapi make sure kita aware pasal ni. Slowly kita bina untuk ada benda ni. Okay. Dan bila dah ada, kita boleh pergi ke next step. Kalau ada sehingga 24 bulan perbelanjaan ni, kira kita boleh tarik nafas lega sikit lah. Tarik nafas lega sikit. Okay. Untuk kita protect in case apa-apa jadi kat kita ke, kita boleh tarik nafas lega sikit lah. Maksudnya kita ada cooling period. Kalau apa-apa terjadi, kita ada cooling period mengikut jumlah emergency fund kita, berapa bulan kita ada. Okay, cerita pasal takaful kan. Saya nak cerita pasal takaful. Even dalam silibus baru matematik, SPM pun, tingkatan 5, ini adalah silibus maths tingkatan 5 pun sekarang dah cerita pasal insurans. Tapi sebenarnya kita tidak tengoklah kepada insurans. Kita sebenarnya nak tengok kepada takaful. Beza ya tuan-tuan dan puan-puan, takaful dan insurans. Takaful adalah Islamic product. Insurans ni dia adalah konvensional lah. Okay, Puan Azrina tanya, cikgu adakah tabung kecemasan sama dengan cash reserve? Ya,
sama dengan cash reserve. Cash reserve ni dia boleh jadi banyak cara. Dia boleh jadi simpan di bank, di tabung haji, ada orang simpan dalam unit amanah. Tapi the point is, tabung kecemasan ni dia mesti liquid. Liquid maksudnya dia senang nak, bila kita perlukan, senang nak dapat. Tapi bagi saya personally, saya tak suka, ni saya punya personal preference, saya tak suka tabung kecemasan saya ni senang sangat nak capai. Contoh, dulu saya bina tabung kecemasan saya letak di tabung haji. Jadi bila letak di TH, liquidity tu senang sangat. Dengan saya klik je boleh masuk bank. Kadang tak, sebenarnya tak best lah juga bila dia senang sangat liquid ni. Sebab benda yang tidak cemas pun boleh jadi cemas. Boleh faham tak? Tabung kecemasan ni bila kita betul-betul perlukan dia. Bila kita betul-betul perlukan dia. Jadi saya kata tak boleh jadi ni, terlalu liquid. Terlalu liquid. Jadi saya cari instrumen yang liquid juga tapi susah nak capai tangan tu. Okay. Contohnya kita kalau dah ada 6 bulan cash reserve, tabung kecemasan kan, 3 bulan tu simpanlah TH, lagi 3 bulan tu kita kembangkan kan, kembangkan dan untuk apa? Untuk kita dapat sehingga 12 bulan tu. Di tangan nak kena ada juga dalam saving account sebab dia senang kan, cucuk kad je keluar. Okay, terima kasih Puan Azrina bertanyakan soalan. Kita sambung pasal takaful. Okay, even sekolah menengah sekarang pun dah ada syllabus dalam matematik tentang takaful, tapi dia fokus nak kira ni lah, nak kira premium, food insurance semua ni lah. Okay, berapakah caruman takaful dalam aliran tunai kita? Okay, untuk yang baru bekerja, 2-3 tahun bekerja, jangan ambil takaful sehingga 10%. Jangan. Range takaful dalam aliran tunai kita, tak kisahlah medical card ke life takaful ke, range dia 5 hingga 10. Kalau baru bekerja masih bujang, jangan terus pergi 10. Ambil paling minima dulu. Jangan kejar apa-apa. Okay, ambil paling minima 5%. Bila naik gaji, dah 2 tahun naik gaji, barulah tambah sikit. Maksimum dia sampai 10 lah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lebih. Jangan lebih sebab kita risau akan jadi dia jadi akan lebih terlebih sangat. Padahal duit itu kita nak guna untuk potensi lain, tapi kita guna kebanyakan bajet kita kepada takaful. Ada audiens kita pagi ni ada rakan daripada industri takaful. Saya bukan nak kata jangan ambil takaful, tak, takaful penting. Saya pun memang life planner, ada takaful sendiri dan saya pun ada buat takaful juga. Tapi untuk for orang kata kebaikan semua, jangan overprotected. Kita maksimum 10% je. Tapi dari tahun ke tahun tu kita review lah kan. Bila dah tambah anak seorang, nak kena tambah lagi ni kan. Dapat kenaikan gaji 2 tahun, tambah lagi. Memanglah dia akan jadi, nilai dia akan jadi lagi mahal sikit sebab umur kita tambah. Takaful ni berkait dengan umur kan. Lagi meningkat umur kita, lagi besar premium yang kita kena capai. Tapi jangan kejar kan. Bermula dengan serendah 5%. Saya personally pun takaful protection saya keseluruhan sekarang pun baru 6%. Okay. 6%. Jadi kira betul-betul tuan-tuan dan puan-puan sebab kita nak guna duit untuk layer yang kedua. Okey, itu selesai pasal takaful. Saya kena lajukan sikit lah Tapi kalau ada soalan macam Cik Azrina tadi, Puan Azrina, boleh tulis di chat box lah. Seterusnya, kita nak cakap tentang pencuri wang. Pencuri wang secara senyap. Tak lain dan tak bukan, dia adalah satu benda yang kita namakan sebagai inflasi. Okay, ini biasa kita dengar. Tapi jaranglah kita nak
fikir macam mana kita nak protect duit kita ni daripada inflasi. Okay. Inflasi ni apa sebenarnya? Sebab ada audiens yang ex-student saya pun ada audiens pada pagi ni. Jadi saya terangkan inflasi ni apa sebenarnya. Inflasi ni secara mudahnya adalah kenaikan harga. Okay. Macam saya bagi contoh minyak tadi. Contoh minyak 5 kilo. 3 tahun lepas harga dia berapa? RM16 sahaja untuk 5 kilo. Tapi hari ini dah jadi RM21. Itu adalah inflasi. Kenaikan harga barangan dan juga servis, kan? Kenaikan harga barangan dan juga servis. Contohnya macam-macam lah, kan? Contohnya dulu kita ambil servis, sekian servis, harga dia sekian-sekian. Tapi tu 10 tahun dulu. Sekarang harga dia sudah tidak sama lagi. Okay. Kenapa berlakunya kenaikan harga ni? Disebabkan oleh demand. Okay, faktor demand. Bila demand tinggi, supplier nak kena penuhi demand. So, perlukan lebih banyak orang kerja, kena bayar gaji lebih, belanja lagi banyak, pinjaman kena buat lebih. Jadi, ini adalah faktor yang akan meningkatkan kenaikan harga. Faktor satu lagi adalah disebabkan oleh kos. So, kos menyebabkan kos pengeluaran. Kos pengeluaran saban tahun meningkat. Kos sumber pun sebab saban tahun meningkat. Ini inflasi adalah pencuri senyap wang kita. Contoh kepada inflasi, katakan satu cup kek hari ni berharga RM2.50. 5 tahun lagi harga dia jadi RM2.09. 10 tahun lagi RM3.36. 20 tahun lagi RM4.52. Naik harga, tapi cup kek tu masih lagi sebiji. Ini adalah inflation rate sebanyak 3%. Okay, 3%, nampak tak? Dalam masa 20 tahun hampir seganda kan harga dia naik. Okay. So, kalau kita ada duit, kan, katakan kita ada RM100,000 pada tahun 1990. Rasanya macam banyak RM100,000 tahun 1990 ni. Kan? Banyak lah, macam-macam boleh beli. Tanah, rumah boleh beli, kan. Rumah pun rumah besar dah boleh beli. Tapi pada tahun 2000, dia dengan harga RM100,000 tu, kalau kita tak buat apa-apa, purchasing power kita dah makin kurang. Disebabkan apa? Purchasing power kurang sebabkan oleh inflasi. Dan RM100,000 pada hari ini, rumah pun bukan semua rumah boleh beli. Rumah lelong pun kebanyakannya dah harga RM100,000, RM150,000 dah sekarang. Rumah lelong, teres, rumah lelong apartment, RM100,000 ke atas dah. Tanah memang susah nak jumpa tanah bawah RM100,000, tanah lot satu nama. Kan? Ada tapi susah lah nak jumpa. Kalau jumpa pun memang tak dapatkan kita lah selalunya, kan. Okay. Macam mana kita nak tengok kalau kita ada duit? Contohnya saya kata tadi, let's say kat sini kita ada RM500,000. Okay. Kita nak tengok RM500,000 kita ni boleh bertahan selama mana? Contohnya kita dah kerja, lepas tu kita pencen umur 60 tahun. Pada umur 60 tahun kita ada RM50,000. Contohlah Contoh, kita nak tengok dengan RM50,000 yang kita ada ni, katakan kita tak guna, kita hidup bulan-bulan tu guna pencen kita, kan? RM50,000 ni kita tak guna, kita simpan je. Kita simpan je, nak tengok selama mana dia boleh bertahan. Okay? Mengikut rule of 72, kita ambil 72, kita bahagikan dengan inflation rate. Inflation rate, average dia 3. Okay? Jadi kita akan dapat number of years. So, 72, kita bagi dengan 3%, kita akan dapat 24. Ini bermaksud, RM500,000 kita tu, walaupun kita tak guna ni, kita tidak gunakan RM500,000 tersebut, RM500,000 tersebut akan habis dicuri oleh inflasi dalam masa 24 tahun. Habis macam tu je, kita tak guna. Okay? Rugi. Kita dah kerja kuat-kuat, ingatkan kita nak simpan ke anak cucu ke apa. Tapi dalam masa 24 tahun, habis dikikis inflasi. Umur 24 tahun ni,
Maksudnya umur pada kita umur 84 tahun, duit 500,000 tu hilang, dikikis ataupun dicuri inflasi kalau kita tak buat apa-apa dengan duit tu. Jadi kesan kepada inflasi, kita tengok kesan nyata inflasi, kuasa membeli berkurang. Pada tahun 70, RM2 kita boleh katakan kita boleh beli 4 cawan kopi. 4 cawan kopi. Tahun 90, RM2 ni boleh beli 2 je. RM2 yang sama. Betul tak? Not RM2 yang sama. Tapi pada hari ni, RM2 ni hanya boleh beli 1 je. Kopi kat warung lah ni. Tak kira kopi-kopi dekat coffee house lagi. Kesan inflasi yang paling, dia banyak kesan inflasi, tapi yang saya nak highlightkan pada hari ini, pertama dia kuasa membeli berkurangan. Okay. Yang kedua, paling teruk lagi, simpanan mengecil. Yang ni yang saya tunjuk pasal duit lepas pencen dia kan. Kalau hari ni kita ada 1 juta, kalau hari ni kita ada 1 juta, kita tak buat apa-apa dengan 1 juta tu, 10 tahun nanti, memang kita nampak figure 1 juta. Kan? Kita nampak figure 1 juta, tapi dia hanya boleh membeli sesuatu yang nilai dia 744,000 sahaja. 744,000 sahaja nilai dia. Kan? Kalau kita tunggu 20 tahun, nilaian 1 juta tu sebenarnya boleh beli benda 554,000 pada hari ni. Katakan 1 juta pada hari ni kita ada banglo. Kita nak beli banglo, harga dia 600,000. Kan? Kalau kita guna 1 juta kita hari ni, kita nak beli banglo tu 600,000, kita ada lagi balance 400,000. Tapi kalau kita tunggu tak buat apa-apa dengan 1 juta tu, 10 tahun nanti, harga banglo dah naik dah. Kan? Harga banglo yang kita nak beli tu dah naik dah. Dan nilai duit kita tu menurun lah maksudnya. Menurun. Jadi, kalau kita tunggu 20 tahun nak beli banglo tu, contoh dengan nilai 1 juta kita tak buat apa-apa, kita tak boleh beli pun. Dan pada 20 tahun tu, nilai yang banglo tu pun dah naik. Cik Fazli tanya, cikgu rule of 72 boleh juga digunakan untuk calculate number of years required to double our money. Betul. Rule of 72 ni sebenarnya kita boleh kira berapa tahun duit kita nak berganda. Dan kita juga boleh kira berapa tahun duit tu nak dikikis oleh inflasi. Berapa tahun kita nak boleh settlekan loan. Macam-macam. Okey. Terima kasih Cik Fazli, betul. Okey. Jadi solusi kepada inflasi. Solusi kepada inflasi, macam mana kita nak lawan inflasi ni? Pertama dia, nak tak nak kita mesti invest for long term capital gain. Jadi kalau kita ada 500,000 tu, kita tak nak 500,000 tu kita tak guna, kita simpan je selama 24 tahun, tahu-tahu dia dah tak ada nilai dia tak boleh nak beli apa. Okay, jadi kita kena invest long term untuk capital gain. Dan bila kita invest, kita nak investment kita diversified nanti saya terangkan apa itu diversification of investment. Okay. Dan yang paling penting kita kena plan kita punya spending. Sebab tu saya kata yang aliran tunai tadi memang susah sebenarnya kita nak kurangkan perbelanjaan. Sebab apa? Sebab kita ada inflasi. Sebab tu kena buat dua-dua. Kurangkan perbelanjaan dan kita kena cari cara untuk tambahkan pendapatan. Sama ada kita buat kerja kedua, ketiga ataupun kita nak kena bina. Sudah mula bina passive income. Kan? Alright. Seterusnya kita nak lihat kepada potensi wang kita. Okay, lanjutkan sikit. Jadi sebenarnya kalau kita simpan duit, kan, kita hanya simpan je duit, contohnya kita ada let's say 50,000 hari ni,
Kan? Kita simpan je, itu kita sebenarnya panggil sebagai istilah dia, kita panggil idle money. Idle money. Duit duduk tak diam. Duit duduk diam, tak bergerak. Ataupun nak mudah faham, kita panggil sleeping money. Okay? Kita tak buat apa-apa dengan duit tu, dia memang akan tidur sahaja. Okay? Dia akan duduk diam sahaja. Itu kalau kita ada 50,000. Kalau tak ada 50,000, sebenarnya pun boleh. Okay? Pun boleh. Sekarang ni banyak cara, walaupun kita tak ada satu cash amount yang besar, tapi ada cara dia macam mana kita nak mula bina duit ni. Mula bina duit ni. So, kita tunggu slide saya, dia lagging sikit. Jadi, kita bila kita put our money to work, kita jadikan duit kita ni bekerja untuk kita, maksudnya kita tidak lagi habiskan jangka hayat kita, sepanjang jangka hayat kita untuk bekerja kepada duit. Tapi kalau bahasa saya tukarkan. Bila kita, ni bahasa saya, bila kita dah mula letak duit tu untuk bekerja kepada kita, maksudnya kita telah mula untuk keluar ataupun tidak lagi menjadi hamba kepada duit. Okay? Kita tidak jadi hamba kepada duit. Ini yang bahagian cash flow quadrant, bahagian investor tu. Kita tidak treat masa kita untuk duit lagi. Okay. So kita tanya diri kita, adakah duit kita berkembang? Sama adakah dia tidur ataupun adakah dia sedang bekerja? Macam ni hari Minggu kan. Hari Minggu. Adakah duit kita sedang bekerja ataupun dia tengah tidur? Ataupun dia tengah weekend juga macam kita? Itu kita kena tanya lah. Okey, ramai yang ingat untuk suruh duit bekerja ni, kita kena ada satu amount yang besar. Tidak semestinya, tuan-tuan dan puan-puan. Contoh yang saya bagi ni adalah di mana kita mulakan dengan jumlah yang kecil. Contoh di sini kita letak 100. Okey, 100 ringgit. Katakan bermula pada umur 20 tahun. Kalau kita hanya simpan biasa, pada umur 30, ni simpan biasa yang ni. Okey. Duit tu sama 10 tahun kan, 120 bulan. Jadilah 12,000. Pada umur 40, pada umur 60 ada 48,000. Okey lah. At least menyimpan kan. Tapi kena ingat, bila kita buat macam ni, kalau kita labur ataupun kita simpan biasa, kita kena ingat adanya 3% yang akan kikis duit kita ni. Apakah yang 3% tadi? Dia adalah inflasi. Okey. Katakanlah kita guna RM100 setiap bulan, kita simpan RM100. Ni kalau kita simpan bawah bantal lah, tabung ayam orang kata kan. Simpan biasa je. Memang dia akan dicuri oleh inflasi. Tapi macam mana kalau kita simpan dalam instrumen yang annualize dia bagi 3%? Maksudnya pada umur 30, instead of 12,000 dia jadi 14,000. Pada umur 60, instead of 48,000 dia jadi 92,000. Okey lah. Ini menunjukkan duit kita sekarang ngam-ngam sama dengan inflasi. Maksudnya duit kita tu tidak berkembang dan juga tidak dicuri inflasi. Yang pertama tadi tu, duit kita dah lah tak berkembang. Kan? Dah lah tak berkembang. Simpanan dia bertambah, tapi ia tidak berkembang. Yang ni tuan-tuan kena faham dan bezakan. Simpanan bertambah tapi tidak berkembang. Yang pertama ni. Simpanan bertambah tapi ia tidak berkembang. Yang kedua ni, simpanan bertambah, ia berkembang, tapi dia tidak dicuri oleh inflasi. Sebab apa? Sebab nilai dia sama dengan nilai inflasi. Tapi kalau kita labur pada instrumen yang bagi annualize 8%,
umur 30, instead of kita dapat 12,000 simpan bawah bantal, tabung ayam, kita dapat 16,000. Ni anggaran je tuan-tuan. Okey, anggaran je. Pada umur 60, instead of kita dapat 48,000 tapi dicuri oleh inflasi, instead of 92,000, bermaksud duit itu tidaklah berkembang dan tidak dicuri inflasi. Pada 8% umur 60 tahun, maksudnya 40 tahun lah, dari 20 hingga 40, 60 ni dia ambil masa 40 tahun, duit dia berkembang jadi 351,000. Ini yang dimaksudkan sebagai duit itu bekerja untuk kita. Okay? Ini yang dimaksudkan sebagai duit tersebut bekerja untuk kita. Ini persoalan dia. Macam mana kita nak suruh duit bekerja untuk kita? Okay? Ini untuk suruh duit bekerja untuk kita, kita dah masuk pada layer yang kedua sebenarnya. Layer kedua dalam perancangan kewangan, wealth accumulation, di mana kita kena cari instrumen yang halal saving and halal investment. Halal ni maksud dia saya rujuk salah perkataan halal ni, sebenarnya saya kena tulis patuh syariah. Okay? Patuh syariah. Contohnya kita kena ada saving cash, kena ada juga cash di tangan, bukanlah semua kita laburkan kan. Macam saya kata, emergency fund tu nak kena ada liquid 3 bulan di tangan, 3 bulan lagi mungkin kita laburkan. Unit trust, kita ada private retirement scheme, kita ada KWSP, kita ada TH, kita ada saham, kita ada property, kita ada gold. Cuma jangan salah faham kat sini, gold ini merujuk untuk kita preserve, untuk kita cuba kekalkan nilai kekayaan, bukan sebagai pelaburan. Okay? Gold, apa yang saya belajar lah, apa yang saya belajar banyak dan saya rumuskan, gold bukanlah pelaburan. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham lah. Untuk orang biasa macam kita, gold bukanlah pelaburan. Ia adalah simpanan. Ia adalah untuk preserve kita punya wealth tu. Jangan salah faham. So it is highly unlikely that putting money in saving account, kalau kita letak je duit dalam saving account sama 40 tahun, 100 bulan sama 40 tahun, duit kita ni sebenarnya tidak berkembang, malah ia akan dikikis oleh inflasi. So memang tak akan jadi millionaire. Even kita letak 1,000 kan, kalau kita letak 1,000 pun kita tak akan jadi millionaire. Okay? Untuk kita gerakkan ataupun menyuruh duit kita bekerja, kita kena faham satu benda yang dinamakan sebagai pulangan berganda, ataupun bahasa Inggeris dia cakap pasal, bahasa Inggeris dia adalah compounding. Compounding. Okay? Kuasa compounding. Okay? Kuasa compounding. The magic of compounding interest. Maksudnya kita tengok sini, dengan kita, ni contoh letak RM100 sebulan, kita invest selama 10 tahun, dia jadi ni. Sama macam gambar tadi lah sebenarnya. Okay? Ini kita nampak kenaikan ini adalah kita panggil sebagai compounding. Okay? Tuan-tuan kena faham, graf compounding macam ini. Sini time, sini kita punya value, duit kita. Dia macam ni. Ramai orang ingat macam ni. Salah, bukan. Pada awal-awal ni, masa dia contohnya 3 tahun pertama ke, dia tak nampak lagi kuasa compounding tu. Lepas 3 tahun atau lepas 5 tahun tu, barulah ketara kita nampak kuasa compounding. Cuma bukan masalah lah, cuma masalah kita dengan compounding ni, ramai orang tahu kuasa compounding ni. Masalah kita, orang biasa dengan compounding ni, ini masalah dia. Kita susah nak sabar. Ingat compounding, dia lagi power bila dia lagi banyak masa. Lagi banyak masa kita bagi kat dia, lagi power dia jadi. Ini untuk kita faham macam mana kita nak
duit tu bekerja untuk kita. Lagi lama kita biarkan duit tu bekerja, lagi pandai dia bekerja, lagi kuat dia bekerja. Tuan-tuan kena faham macam tu. Okay. Dan dengan menggunakan kuasa compounding ni, kita dapat melawan inflasi. Okay, contoh yang saya tunjuk tadi, dia melabur dalam instrumen annualized compounding ni 8%. Dan inflasi 3%. So bersih dia dapat apa? Bersih 5%. Okey lah. Maksudnya secara bersih duit kita berkembang 5%. Not bad. Kan? Bagi saya 7 hingga 10% annualized compounding growth. Kan? Sudah cukup baik untuk orang biasa macam kita. Ada orang dapat annualized dia 20, kan? Ada. Kan? Tapi kita tak nak banyak sebab apa? Sebab motor saya bila melabur, kita nak tenang. Kita nak tenang dan kita nak menang. Sebab kita nak jalani kehidupan kita. Kita nak enjoy kehidupan kita, kan? Tak nak serabut kepala. Kan? Jadi 7 hingga 10% annualized sudah cukup baik. Kan? Lebih pada tu, rezeki lah. Okay. Tengok kuasa compounding, kan? Lagi sikit masa kita bagi dekat dia, lagi susah kita. Okay, contohnya kita target by umur 60 kita nak ada 2 juta. Tapi kalau kita start pada umur 20 tahun, start dengan 569 bulanan, by umur 60 menggunakan kuasa compounding 8%, kita akan dapat 6 juta. Jaranglah orang boleh menyimpan umur 20, kan. Tuan Wan Zulfadli tanya macam mana nak menyimpan umur 20. Memang jaranglah berlaku, kan. Selalunya kita bermula 30 ke atas. Simpan 1,333, kita akan dapat 2 juta dengan compounding annualized 8%. Tengok, lagi sikit kita bagi masa dekat compounding tu, lagi tak power dia. Bila tak power, kita nak juga 2 juta, lagi banyak lah kita kena. The later you start, the steeper the climb. Lagi lambat kita bermula, lagi susah kita untuk capai target tu. Capai target jutaan. Contohnya kita umur 40, kita nak capai sejuta. Kita kena letak RM1,686 sebulan. Invest dalam 8%. Kan? Tapi kalau orang 55, lagilah banyak dia kena invest bulanan. Sebab dia tak boleh nak dapat kuasa compounding tu. Kuasa compounding dia kecil. Okey. Dan itu yang pertama, tentang compounding. Yang kedua, untuk kita suruh duit kita bekerja, kita kena faham tentang konsep diversification. Ni analogi dia adalah dia kata kita jangan letak semua telur yang kita ada, investment kita ni dalam satu instrumen, dalam satu bakul. Sebab apa? Contohlah bakul tu terjatuh, maka banyaklah pecah. Contoh real life situation. Contoh orang melabur totally, memang dia melabur kepada saham. 100% investment dia dilabur kepada saham. Bila tidak menjadi pelaburan saham dia tu, memang orang kata habislah duit dia, kan? Habislah duit dia. Ada orang 100% dia melabur kepada property. Lalu zaman sekarang nak dapat penyewa pun susah, kan? Ada yang dapat penyewa, okey. Cuma nak kata susah, kan? Zaman sekarang ni property tengah turun, kan? Susahlah dia. Investment dia semua tidak menjadi. Tapi kalau investment dia letak dalam saham, dia letak dalam property, dia letak dalam minyak amanah, dia letak dalam koperasi. So katakanlah pada ketika tersebut property tidak menjadi. Tapi dia tak hilang semua duit tempat lain. Jadi diversification ni
Sebenarnya tujuan dia tidak lain dan tidak bukan untuk kita minimizekan risiko. Dan bila kita melabur, nak tak nak, kita akan berdepan dengan risiko. Cuma jangan takut, dengan konsep diversification, kita boleh minimizekan risiko. Kita spreadkan investment kita kepada stok, kepada saham. Ada juga liquid cash sikit, ada bond, ada property, ada saham koperasi dan macam-macam lagi lah. Okay. Macam mana nak diversify? Kena different asset classes. Asset classes ni apa? Contoh dia, inilah yang tadi atas ni tadi. Kita ada saham, kita ada bond, kita ada money market dan sebagainya. Kita invest dalam geografi yang berlainan. Tak adalah keseluruhan investment kita 100% kita tumpu dalam local investment. Mungkin kita nak 50% kita nak letak dekat Asia Pasifik contohnya. 30% kita nak 20% kita nak letak dalam negara. Kita diversify juga tu. Diversify dengan berlainan industri. Contohnya tahun lepas industri healthcare kan, meletup dia punya sektor. Semua orang nak letak kat situ kan. Tapi kita tak boleh buat macam tu. Kita kena spare juga sebahagian. Kita letak dalam sektor lain. Kita letak dalam sektor lain. Contohnya sektor teknologi, sektor plantation. So sekarang healthcare dah turun. Tak ke tenganga. Kan? Tak ke tenganga kalau kita tak sempat keluar. Okay. So ingat, do not put all your eggs in one basket. Sebab kalau dijatuh egg ni, kalau basket tu jatuh, pecahlah eggs kita. Boleh silap regular memang tak lena tidur lah. So ini samalah asset allocation dengan diversification. Kita ada asset class, kita ada saham, kita ada bond, kita ada cash, kita ada real estate, ada gold. Okay. So tidak bermula dengan apa sahaja yang kita ada. Big dream have small beginnings. Yang paling penting, apa pun tuan-tuan dan puan-puan nak invest, nak simpan duit ke, nak invest duit, pertama sekalinya yang paling penting, tuan-tuan kena cari cara yang boleh growkan duit kita yang patuh syariah. Okay, yang patuh syariah. Sebab instrumen kat luar ni banyak yang tidak patuh syariah. Dan banyak yang tak patuh syariah tapi kata patuh syariah. Tuan-tuan kena semak lah. Kena semak. Asli feedback sikit lah. Saya minta feedback sikit. Boleh bertahan sikit lagi. Kalau boleh type nombor 5. Boleh type nombor 5. Saya minta feedback sikit lagi. Ni dah kandungan terakhir. Okay, terima kasih Encik Fazli, Puan Azrina, terima kasih. Okay, Encik Rushidi, Puan Adila, Cikgu Adila, Cikgu Zahir, Tuan Zulfadli, Cik Midi. Okay, terima kasih. Saya proceed sikit lagi. Okay, legasi. Legasi ni apa sebenarnya? Ini adalah bahagian yang paling atas dalam perancangan kewangan dan memang tersangat sikit orang kita didedahkan tentang wealth distribution. Macam mana kita nak menguruskan harta-harta kita ni? Sebab kita tahu. Cuma kita nak kena sentiasa ingat bahawa kita tidaklah kekal di dunia ni. Satu hari nanti, nak tak nak, kita memang akan meninggalkan dunia ni. Jadi kita kena urus harta kita dengan baik. Macam mana nak urus? Kita ada wasiat. Kita ada cara hibah. Kita ada wakaf. Kita ada trust. Ada zakat, kita ada infak. Inilah yang sebenarnya untuk pengurusan harta dengan betul. Yang ni selalunya orang tertinggal dan kurang cakna lah. Tertinggal dan kurang cakna. Contoh macam investor saya, dia melabur unit trust. Dia tanya, cikgu kalau saya meninggal macam mana? By default, samalah juga duit dalam bank.
kan. By default semua pelaburan bawah Suruhanjaya Security, kalau kita meninggal, semuanya akan mengikut standard procedure. Sama duit kita dalam bank, kan. Dia mana kita tidak estate tu, duit kita ni semua tak kisah kita labur dalam saham, kita labur dalam unit trust ke, property ke, kita kena buat kita tu. Yang ni banyak firma-firma selain Amanah Raya yang tawarkan perkhidmatan untuk ni. Dan selalunya kita orang kita tentang sekarang dia ada bawah ni dia ada hibah takaful kan. Selalu kita dengar hibah takaful. Okay. Hibah takaful ni saya nak cerita sikit. Hibah takaful sebenarnya operator ni, syarikat takaful ni, dia ambil estate konsep hibah dia letak. Itu yang jadi hibah takaful. Kan? Sebenarnya kalau kita tidak mengambil hibah takaful pun okey. Kalau kita ada estate planning. Kalau kita ada estate planning. Oh, suara terputus-putus Cik Zahir. Okey. Saya cakap slow sikit Okey, baik. Jadi, sebenarnya estate planning ini bukanlah setiap ni sebenarnya kita kena asingkanlah sebolehnya. Kita kena ada satu estate planning untuk menguruskan takaful kita, menguruskan wealth kita. Okay. Sekarang dah ada hibah takaful, memudahkanlah, baguslah ada hibah, memudahkan kita. Kan? Tapi konsep asalnya hibah takaful itu adalah life takaful. Tapi syarikat takaful buat perkhidmatan, dia kira sekali, dia ambil sekali proses hibah tersebut. Sebenarnya proses hibah ni dia berada di tingkat yang paling atas sekali, itu estate planning. Ini satu bab yang sangat luas lah sebenarnya untuk kita belajar, untuk kita discover kan. Saya pun untuk bab wealth distribution ni saya pun tidak nak kata tahu, tapi nak master tu tidaklah. Yang lain pun saya tak master juga. Cuma saya nak kata sebab yang ni jarang kita didengarkan. Tapi ada agensi-agensi kat luar, ada syarikat-syarikat di luar menawarkan perkhidmatan dia secara profesional kan. Macam mana nak menguruskan kalau kita ada tanah kan. Kalau kita ada tanah, kalau kita tak buat apa-apa, dia akan jatuh faraid. Bukan kita nak menafikan kebaikan faraid, tidak. Maksudnya kita kena uruskan lah. Mungkin harta kita ada yang kita nak faraid, ada yang kita nak wakaf, ada yang kita nak hadiahkan kan. Ada yang certain benda kita nak buat wasiat. Jadi benda ni kena plan lah. Kena plan tuan-tuan dan puan-puan. Saya cakap dekat diri saya sendirilah ni kan, kena plan. Kita kena plan untuk estate planning. Sebab whatever, sekaya mana pun kita, sebanyak mana pun kita invest, banyak mana pun emergency fund kita, end up kita kena rancang untuk wealth distribution kan. Lalas kita tak nak duit tu dibekukan, tersangkut kat Amanah Raya sebab proses susah semua, ketua waris pun susah nak pergi ambil, dah malas itu ni. So janganlah kan. Kita pun pernah dengar harta-harta orang Islam ni banyak terbeku kan, banyak tak settle, beku, rugi lah kan, rugi. Sedangkan dengan harta tersebut kita boleh wakafkan untuk pahala kita juga kan, untuk bekalan kita di akhirat nanti. Okay. So Encik Fazli tanya, mohon explain tentang atau contoh money market fund. Adakah unit trust juga sebagai money market fund? Unit trust ni Encik Fazli bin Sabri Encik Muhammad Fazli, dalam dia, sebab Encik Fazli tanya pasal unit trust, dalam dia ada saham, dia ada bond, dan dia ada money market.
So dalam unit trust dia ada semua tu. Okay. Kira in one package lah. So itulah perkongsian saya pada hari ni. Lebih kurang 1 jam 14 minit lah. Saya cadang dalam 1 jam suku, 1 jam 14 minit. So not bad lah kan. Itu pun walaupun panjang, saya harap output yang saya kongsikan dapat diterima at least tak semua pun, at least sebahagian. Puan Fazlin share 70 bilion harta pusaka tergantung. Banyak tu. 70 bilion harta orang Islam tergantung kan. Jadi estate planning tu sangat penting. Okay. Okay tuan-tuan dan puan-puan, saya saya nak mohon supaya tuan-tuan dan puan-puan isi borang feedback lah borang feedback kongsian percuma saya hari ini untuk saya buat penambahbaikan kan. Dan sebagai penghargaan tuan-tuan dan puan-puan yang isi feedback, saya akan saya tak jual pun. Kebanyakan ibu yang saya beli, saya kecewa lah dengan konten dia kan. So sebab bila kita bayar, kita expectation kita lain sikit. Tapi yang ni bukanlah saya nak kata saya tak ada kongsi apa-apa. Banyak benda juga saya kongsi. Saya tulis 5 bab, 6 bab lah. Tapi saya nak bagi percuma je. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan isi borang feedback, saya niat saya nak jadikan tuan-tuan dan puan-puan yang isi borang feedback sebagai orang yang antara yang terawal lah yang dapat ibu saya kan. Antara yang dapat terawal dapat ibu saya. Yang paling awal dapat ibu saya, obviously saya akan bagi dekat investor saya dululah kan. Investor saya dulu, mereka akan dapat first batch, first email saya. Lepas tu saya akan masukkan tuan-tuan dan barulah saya akan promote kepada umum lah untuk manfaat bersama. Boleh guna link kat bawah tu ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR code tu, bit.ly feedback AKD tu huruf besar jadi sementara tuan-tuan dan puan-puan isi borang feedback, sebenarnya seperti mana saya bagi tahu, saya adalah seorang unit trust consultant professional service saya. Kalau tuan-tuan nak rujuk saya bidang saya selain daripada mengajar, itu bidang hakiki saya kan. Dia ada side of me ataupun saya punya side hustle ataupun saya punya minat saya dalam bidang kewangan ni menjurus saya kepada profesional. Jadi saya hari ini professional service yang boleh saya tawarkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat tentang unit trust investment, tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi saya. Hari ini juga kita ada beberapa orang investor saya yang turut serta pada perkongsian pada pagi ini. Terima kasih banyak. Kalau tuan-tuan juga mencari tentang private retirement scheme, boleh juga rujuk kepada saya serta takaful. Takaful insyaAllah saya akan ambil lesen sebagai life planner. Sebab bila saya consult klien pasal takaful, saya cerita lebih kurang macam ni lah kan. Jangan over protected sebab kita nak invest semua tu. So dia orang pun terus tanya takaful dengan saya. So saya rasa ralat saya tak boleh offer. Jadi insyaAllah dalam masa terdekat saya tengah cari tarikh untuk dapatkan exam, untuk dapatkan lesen sebagai life planner lah. Jadi professional service, tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi saya. Boleh follow saya di Facebook dan Instagram. Channel Telegram saya percaya juga yang hadir pagi ni daripada channel Telegram saya. Terima kasih banyak-banyak sudi baca dan sudi subscribe. Itu nombor telefon saya. YouTube saya tu tak ada apa pun. YouTube saya tu sebenarnya kepada pelajar-pelajar saya. Kadang saya ada recorded lecture semua, saya letak kat situ. Tak banyak pun. Tapi saya tak saja letak YouTube tu.
Okay. So nombor saya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi bersama saya pada pagi ini. Kalau ada apa-apa persoalan, ada apa-apa pertanyaan lanjut yang mana saya tahu, saya boleh bantu jawab lah. Yang saya tak tahu, saya akan kata terus terang tak tahulah. Contohnya ramai orang tanya saya tentang foreign. Contoh orang kata, boleh tak cikgu, macam mana pandangan cikgu melabur forex? Saya cerita apa yang saya tahu lah. Saya tak melaburkan forex. Contohnya, okay. Contohnya cikgu, macam mana buat investment property ya? Saya cerita yang saya tahu. Saya bukan rent, saya bukanlah big investor dalam property, tak kan. Ada property, tapi adalah kan. Saya tak apa yang saya tahu. Cuma bidang profesional saya tadi adalah insya-Allah. Jadi boleh ke kalau kita tuan-tuan dan puan-puan on webcam sekejap yang mana available, kita ambil gambar, saya nak screenshot sebagai tanda perhargaan semua sudi hadir ni hari ni bersama saya selama 1 jam 20 minit lah lebih kurang. Baik kita on, saya nak ambil terima kasih. Sekejap macam mana boy.